Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Isnin 25 hari bulan 1 2021, kita teruskan pengembaraan kita dalam kitab yang menarik, nama dia Amradul Ummah, penyakit-penyakit yang melanda umat ini. Di antara penyakitnya, penyakit yang ke-44 dalam siri kuliah kita ini, nama dia Al-Ghadab, penyakit marah. Rupanya marah ni penyakit, tapi bukan semestinya penyakit itu berbahaya. Ada penyakit yang kalau disalah guna dia jadi penyakit, tapi kalau diguna di tempat yang betul dia jadi betul. Itu dia punya kaedah. Dia punya kaedah, ada yang berpenyakit, ada yang tidak penyakit. Maka kita mengatakan ghadab ini 3 kategori. Marah tu 3 kategori. Para ulama mengatakan, ada yang kata marah yang pertama, al-ghadab, marah yang pertama kategori yang baik, iaitu orang satu dia panggil tafrit, cuai, tak marah, lemah sangat dia. Yang kedua, melampau marah, sikit je salah marah lalu, mengamuk lalu. Yang ketiga, i'tidal, dia ada marah, ada tak marah. Maka kita kata yang cuai daripada sifat marah ni pun orang panggil orang lemah. Pada tu Imam Ghazali kata, orang yang tak marah di tempat yang sepatut marah, itu orang lemah. Orang yang marah di tempat sepatutnya tak marah, itu orang tak apa jadi. Dia kata bodoh. Yang baiknya, Al-Mahmud, iaitulah kita duduk di tempat yang munasabah. Ada tempat kita kena marah, marah. Ada tempat kita tak marah, tak marah. Kita ada gear. Sini gear 1, sini gear 5. Jadi ada tempat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa dia sepatutnya dia marah tempat ni, anak dia tak solat ke, isteri tak tutup aurat ke, tapi dia tak marah, dia relax je, cool bahasa orang sekarang ni, fahuwa himar. Wa man isturdiya falam yarda, kalau orang ni orang mari minta kemaafan, minta keredaan, minta maaf dengan dia tak mau maaf, bahwa syaitan, itu syaitan, na'uzubillah. Au jabbar, ataupun orang sombong. Ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, kata-kata Imam Ghazali dalam Al-Ihya, dia kata marah di tempat yang tak sepatutnya marah, itu bodoh. Tak marah di tempat yang sepatutnya marah, itu lemah. Kita ni di antara dua ni mesti seimbang. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, penyakit marah, ada beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya menjadi suatu wasiyah, al-wasiyatun nabawiyatul jami'ah, pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lengkap. Sebagaimana yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya daripada hadis Abu Hurairah, seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada saya." Qala sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Kawan ni ulang lagi. Qala la taghdab. Ulang lagi, la taghdab. 3 kali Nabi kita ulang, jangan marah. Boleh jadi orang yang bertanya itu sifat dia marah, maka Nabi wasiat dengan sifat yang ada pada dia supaya dia kekang kemarahan dia. Wallahu alam. Dalam At-Tirmizi bisanadin sahih, lebih detail soalan, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala 'allimni syai'an la tukthir alayya la'alli a'iyahu. Ini bahasa menarik.
Rasulullah ajarkan kepada saya satu perkara, jangan banyak, sebab saya nak ingat. Kalau banyak mungkin saya terlupa. Sebab itu bila kita ceramah jangan panjang-panjang. 40 minit, 1 jam paling lama. Ceramah sampai 3 jam, tak tahu kepala ekor. Ingat ekor, lupa kepala. Dia kata, la tuksir alaihi. Jangan banyak sebab saya nak ingat, nak faham. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Sama yang hadis tadi. Jangan marah. Dia ulang lagi soalan. Nabi kata, jangan marah. 3 kali ulang. Dalam riwayat Imam Ahmad bisanadin sahih, qala ar-rajulu, laki-laki yang bertanya tadi berkata, fafakkartu. Aku berfikir, hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala. Ketika Nabi sallallahu bersabda dengan sabdanya tadi, aku berfikir, kenapa diulang kalimah la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan pongo, jangan backing, kan? Fa'idhal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Rupa-rupanya sifat marah ini mengumpulkan segala punca kejahatan berpunca di marah. Kita kata Masya Allah. Ma afqahu hadzal rajul. Betapa tingginya fiqh sahabat ini. Bila seorang tu marah, maka dia kata marah itu seperti al-malik, seperti seorang penguasa, raja yang zalim, yang jahul, yang jahil. Sebab apa? Bila dia marah, menyebabkan telinga dia tuli, tak dengar. Yang benar-benar tak mau dengar. Mata dia pun tak mau tengok lagi dalil-dalil, bukti-bukti. Dan hati dia berbolak-balik sebagaimana gelombang di lautan yang begitu bergelora. Ketika angin kuat berputar pusing, mana dia tak tahu. Orang ni jadi sudah hilang dia punya kewarasan. Allahu Akbar. Maka ketika itu, bila mari marah ni akan melahirkan anak-anak dia al-hiqdu, sifat dendam, hasad, kibir, takabur, nak ambil tindakan kepada orang. Yang penting, banyak sekali dia punya sifat-sifat yang berbahaya itu akan timbul hasil daripada sifat marah. Dan syaitan sendiri dapat menguasai anak Adam itu ketika dia marah. Subhanallah. Allahu Akbar. Kata di ulama, wal qalbu malikul a'da. Hati itu raja bagi segala anggota. Kita punya tangan, kaki, jawarih kita ni menjadi tentera rakyat dia. Maka apabila hati itu telah dikuasai sifat marah, anggota lain akan ikut marah. Maka bila hati itu marah, kita akan nampak perubahan besar dalam rupa orang tu. Rupa dia pun jadi huduh, telek mata, telinga terangkat. Macam-macam lah. Tengok muka orang marah ni kita pun rasa takut, kan? Lidah bila marah akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Dia boleh maki, dia boleh kutuk, dia boleh kata macam-macam. Bahkan boleh menyumpah, boleh sumpah serana. Bahkan suami boleh menceraikan isteri. Di saat itu, semua benda akan timbul daripada sifat marah. Maka di sinilah kita nampak jelas wasiyatun nabawiyah. Al-wasiyah an-nabawiyah. Wasiat Nabi ini sangat jelas. Sangat jelas kepada kita tentang sifat marah. Terdapat beberapa ayat Quran yang menyebut tentang marah. Kita tengok nanti dalam perbincangan tentang sebab-sebab kemarahan dan ilajul ghadab. Kata di Ibnu Arafah ni seorang ulama. Dia ada kitab Al-Hudud, kitab ta'rif definisi. Dia kata al-ghadabu minal makhluqin. Sifat marah tu daripada sifat makhluk yang dia masuk ke dalam hati, maka akan lahirlah sifat yang buruk dan sifat yang baik. Ada juga yang buruk, ya. Yang baik, naam. Sifat yang baik, marah, apabila kita marah fi janibillah, kerana mempertahankan kebenaran. Kenapa awak marah tu? Orang hina Islam depan aku. Takkan aku diam. Syaitan bisu aku kalau diam. Ini kita orang main-main dengan Islam.
perli-perli, kita boleh tersengih jadi kerang busuk, kata orang. Apa punya perangai macam ni kan? Saya sebenarnya nak marah tadi, tapi oleh kerana dia yang belanja saya makan, aku tumbuk meja kan, kena bayar sendiri. Takkanlah orang mempermain agama, kita bayar dengan harga semangkuk mi lah. Secawan teh, kita kata lah. Kita mesti tunjukkan sifatul ghadab untuk mempertahankan kebenaran dan mempertahankan hak Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main sewenang-wenang. Itu dia panggil marah yang baik. Orang hina agama kita, takkan kita diam. Tapi dengan cara ilmu. Ini ada setengah orang ni dia panggil lebih sangat hamasah, zaidah, semangat lebih sangat. Tak boleh juga. Benda boleh bincang, kata orang, kenapa tak bertumbuk kan? Kita kata saudara, perbuatan saudara ni tak baik. Ini menyentuh agama dan boleh merosakkan iman. Kita nasihat. Dia nak lawan juga. Ketika itu tengok siapa dia hero. Kalau dia hero, kita lari. Kalau kita hero, dia lari. Maknanya kita kena tengok janib. Ni ada setengah orang ni dia panggil hamasah. Sekarang ni anda tengok sebahagian daripada ustaz kita ni over sangat. Marah ke pihak ahli-ahli majlis fatwa yang menghadkan bilangan, contohnya sampai tuduhan-tuduhan pelik-pelik. Kita mempertahankan agama. Rasulullah suruh rapatkan saf. Siapa dia jauh, bermakna dia telah berpegang dengan mazhab WHO sunnah. Kita lihat adal kalam. Adakah ini hamasah diniyah yang betul, ataupun dia juga nak merusakkan reputasi ahli-ahli majlis agama ini kepada masyarakat? Kita kata jangan. Baik, kita tak nak panjangkan di sini. Kita nak pergi kepada sifat yang tak baik dari sudut marah ini, iaitulah semua sifat marah tu lain daripada mempertahankan kebenaran, mempertahankan maruah diri, mempertahankan hak Allah Azza wa Jalla, hak Islam, maka itu dia panggil tak baik. Sifat mazmum yang tidak baik yang terdapat dalam diri manusia. Baik, bila berlakunya sifat marah, kita akan nampak beberapa kesan ke atas diri manusia. Tuan-tuan tanda. Bila orang itu marah, kita akan nampak kesan dalam diri manusia. Kesan yang pertama, atharuhu alal lisan. Kesan yang pertama duduk nampak di lidah dia. Dia akan mula menyumpah, maki-maki, kata uduh kepada orang, laknat orang, macam-macam dia punya perkataan. Ini sangat berbahaya. Bila nak marah, dengar suara, kata-kata dia cukup besar. Ni ada ni anak-anak kita duduk tengok kan, budak-budak sekarang ni belajar online, PD apa dia panggil ni, yang belajar di rumah ni. Jadi dia kata ada video cikgu ni, dia kata kita nak kenal cikgu kita ni daripada negeri mana, senang ya. Pergi provokasi sikit, keluar lalu bahasa marah dia tu. Bahasa budak ni, Kelantan. Dia kata tak, hang ni mari mana Kedah. Jadi nak ceritanya, kesan marah tu akan lahir di atas lidah. Ada kawan saya ni, dia pergi usik maknya. Allah, masalah juga ni usik-usik orang. Mula-mula dia cakap betul, cakap baik. Tapi bila dia usik, keluar bahasa jatah dia tu, bahasa nata, maknanya mula-mula tu cakap lembut. Lepas tu bila dia nak marah, keluar sungguh bahasa asli dia, bahasa laki-laki. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Artinya, kesan kemarahan itu terzahir di atas lidah. Bahkan, kalau suami berkelahi dengan isteri, hati-hati isteri. Nampak suami kata dah lain macam, lari. Mungkin sebab kemarahan itu, dia akan ceraikan isteri dia. Dia akan doa tak baik kepada anak-anak dia. Tuh, bahasa budak ni tak dengar kata bapak ni. Aku laknat. Ingat, kata di para ulama, walaupun dalam keadaan marah, bila dia doa ke atas anak dia dengan perbuatan tak baik, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Doa bapak, doa ibu. Jangan marah. Tak terpasal kepada anak-anak kita. Jangan main-main. Dan kemungkinan, orang marah juga akan mengeluarkan kalimatul kufri. Kalimah kufur. Jangan main. Kita pergi larang ke dia tak? Kamu ni buat macam ni jangan. Boleh buat pada kufur. Zaman dulu ada cerita.
Bila orang larang dia nasihat, jangan kata macam ni, kafir ke kafir lah. Subhanallah. Dia sanggup kata kafir ke kafir lah. Maknanya kafir pun tak apa. Oh, tu dia punya bahasa. Dan ada orang yang nak marah dengan orang, dia bersumpah. Dia contohnya orang ni, dalam hadis ni, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Jundub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, anna rajulan, seorang laki-laki ni dia pergi nasihat kepada kawan dia. Nasihat sekali tak dengar, dua kali tak dengar, tiga kali tak dengar. Akhir kali dia pun bersumpah, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala tak akan ampun mu dosa. Apa ni, aku 3-4 kali nasihat tak dengar, Tuhan tak ampun, neraka jahanam kamu ni. Subhanallah. Sebab dia bersumpah. Sepatutnya dia kata, saudara saya bimbang, nanti kita tak sempat diampun oleh Allah Ta'ala, tak sempat bertaubat. Ni sumpah, wallahi Allah Ta'ala tak akan ampun kepada kamu. Sudah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, man zalladhi yata'alla alayya, siapa yang menyombong ke atasku, senang-senang kau bersumpah kata aku tak ampun kepada orang itu. Allah kata, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak, aku ampun kepada kawan kamu yang kamu cerca tadi, tapi aku gugurkan amalan kamu. Allahu Akbar. Hadis ini tanda dalam Sahih Muslim daripada Jundub. Maknanya kesan manusia ni bila dia bercakap, dia akan nampak zahir di atas lidah. Berbahaya sekali dalam lidah ni. Kemudian anggota dia juga ada memberi kesan kepada kita, seperti pukul, sepak, terajang, lontar benda-benda. Contoh, bila kita bercakap, bila ada kita nak marah, kita ambil benda dia, lontar. Ni setengah orang handphone dia baru beli, dia lontar boleh. Macam tu. Nasib baik lontar tak jauh. Boleh je orang lain tu ambil kan. Sama ada dia pukul orang ataupun dia bahkan bukan sakat pukul, bunuh orang pun boleh jadi. Allahu Akbar. Bunuh orang pun berlaku. Hadis ni dalam Sahih Muslim daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Qala inni laqa'idun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz ja'a rajulun. Seorang laki-laki datang menarik tali. Dia ikat, orang ni kena ikat dengan tali, dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, hadza qatala akhi. Rasulullah, orang ni bunuh saudara aku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu? Betul membunuh dia? Qala na'am. Faqala innahu lam ya'tarif. Kata orang yang bawa dia, kalau dia tak mengaku Rasulullah, saya ada bukti. Tapi si pembunuh tadi senang-senang dia kata, na'am qataltuhu ya Rasulullah, saya mengakulah saya bunuh dia. Mana dia tahu dah undang-undang Islam ni, bunuh orang dengan sengaja, jawab dia qisas. Nabi tanya sebab, kaifa qataltahu? Nabi kata, kenapa, bagaimana kamu bunuh dia? Qala, dengar ni puncanya marah. Kuntu ana wahwa nakhtabitu min syajaratin. Aku dengan dia sedang kumpul daun. Boleh jadi dia nak ambil daun untuk kambing dia ke macam mana. Fasabbani, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia maki aku. Fa'aghdabani, dan dia membuat saya marah Rasulullah. Fadarabtuhu bil fa'si ala qarnihi faqataltu. Subhanallah. Kebetulan di tangan saya, di waktu dia maki tu, tangan saya pegang kapak fa'sun. Mu kata aku, macam belah kelapa tuan-tuan. Faqataltuhu, maka aku bunuh dia. Jadi dalam Islam, bila orang ni bunuh orang dengan sengaja macam ni, jawabnya al-qisas. Kecuali diampunkan, dimaafkan oleh keluarga dia. Jadi dalam hadis ini yang kita naknya, punca pembunuhan tu berlaku di mana? Berlaku dari al-ghadab, marah. Para jemaah sekalian muslimin dan juga muslimat, betapa besarnya kesan-kesan kemarahan itu. Maka kita pergi kepada sebab-sebab kemarahan tadi sudah ada kan. Kita pun sudah nampak dia punya sebab kenapa orang itu marah. Maka kita pergi, dia kata sebab-sebab kemarahan itu dikumpul oleh Imam
Al-Ghazali dalam kitab Ahya dia kata wahya bi ajma'iha akhlaqun radi'atun mazmumatun syar'an. Sifat-sifat yang radi, yang keji, yang cela ini seperti al-kibru, berpunca daripada takabur. Orang takabur ni kalau orang challenge dia sikit dia marah. Yang kedua al-ujub, sifat bangga diri, tak boleh orang kacau dia. Yang ketiga al-mizah, bergurau kuat sangat. Kita ni bergurau biar berpada-pada. Kadang-kadang kita bergurau tapi gurauan yang melampau dah akhir sekali menyebabkan kemarahan dan boleh membawa kepada pembunuhan. At-ta'yir, mengaibkan orang. Contohnya kita tengok orang ni cacat, dia permain-main, oh jalan tak betul, sengit, dah, pandang sero, mana penghinaan kepada orang-orang yang punya sifat sedemikian, maka akan menimbulkan apa? Kemarahan. Al-mumarah wal jidal, berdebat. Berdebat, bermunazarah, berlawan hujah ni. Inat, kerah kepala, ghadar, menipu, terlalu cinta kepada harta, cinta kepada pangkat, semua, dan hubbun nafs, orang panggil hubbuz zat, orang panggil suka melebihkan diri sendiri. Ini di antara sifat-sifat yang buruk, kata Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ada setengah orang dia anggap ini satu kemenangan, suatu keberanian. Oh dia tu berani tu, apa orang buat marah lalu lah. Kita kata jangan. Kita berani ni mesti ada sebab. Itu dia panggil asbabul ghadab, sebab-sebab punca muhayyijat. Muhayyijat maknanya gelombang yang boleh membuatkan orang tu mudah jadi marah. Tadi sifat-sifat yang kita sebut tadi. Maka bagaimana kita nak mengubati sifat ini? Nak ubat sifat ini. Sifat takabur, sifat bangga diri, iaitulah kita boleh ubat dia dengan tawaduk. Kita kena sifat tawaduk. Aku ni hebat setara mana pun, kalau hantuk kepala ke batu pecah, tak? Kepala sakit, batu tak pecah, pecah kepala. Jadi kita rasa kita sombong setara mana kak. Kalau rasa kita sombong sangat, kita pergi duduk atas kubur, fikir nanti kejap lagi orang masuk dalam ni aku nak duduk dengan siapa kat sini? Siapa nak bagi ziarah kubur aku kalau aku sombong? Allahu Akbar. Ini punca. Baik, sifat suka gurau, melampau lebih-lebih, orang panggil lawak lebih sangat ni pun, maka sifat dia ni biarlah kita banyak seriuskan diri kita dengan mempelajari ilmu-ilmu persiapan ke akhirat. Kita ni selalu terlalu gurau pun tak boleh juga, serius sangat pun tak boleh. Kita duduk tengah-tengah. Dalam hadis Nabi kata sa'atan fasa'atan, ada ketika kita serius, ada ketika kita gurau. Sebab itulah kita kalau gurau sentiasa, orang tak takut kita, tak takut, hormat pun tidak. Tapi kalau kita sekali-sekala kita gurau, orang rasa happy ya, ini haji ni okey je. Orang tak kenal dia cakap macam-macam dah. Cuma ada setengah orang ni muka dia kadang-kadang nampak macam garang, backing tak. Jadi kalau orang macam ni kita pergi dekat dia, dengar dia bercakap tu. Dengar dia cakap okey je, friendly kata orang. Baik je, tak ada marah-marah. Tapi bergurau terlalu sangat menyebabkan kemarahan. At-ta'yir, suka menjatuhkan orang, mengaibkan orang. Dia fakir ke, dia wuduh ke, dia selekeh ke, dia tak standard ke. Jadi ini macam mana kita nak mengaibkan. Jadi kita ingat kata di Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau lidah kamu bercakap orang walin nasi alsun, orang lain ada lidah juga cakap. Mana kalau kita aib orang pun kata kita aib juga. Awak sepenuh sangat ke? Molek sangat ke kita ni? Gitulah. Maknanya kalau kita kadang-kadang kita ni rasa orang tu hina, kita kena tengok. Kita tak tahu, kita nampak dia hina, boleh jadi dia mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata orang, berapa ramai orang yang tidak dikenali di bumi, tapi nama dia dikenali di langit. Masya Allah, tabarakallah.
Yang seterusnya mengubati orang yang suka bergelar, suka perli. Bersama kita kali ni panggil troll kan. Suka duk troll orang ni. Maka kita tengok ayat Quran kata wala tanabazu bil aqab, mu jangan duduk menggelarkan orang, jangan bercakap yang tak baik. Kita ingatlah perbuatan gini nanti orang buat pada kita pula. Mengubati penyakit suka berdebat ni pun satu masalah. Kita baca hadis-hadis yang Nabi kita larang berdebat. Sebab perdebatan ni kalau baik pun tak baik, kecuali kita nak mempertahankan agama Allah, itu cerita. Itu dipuji. Orang yang suka menipu, macam mana kita nak ubati sifat menipu ni? Kita kata ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita carilah bermuamalah dengan orang yang tak menipu, orang yang baik-baik, yang tulus, yang ikhlas. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri kepada kita yang baik. Itulah di antara tip ataupun cara nak mengubati penawar bagi beberapa sebab yang boleh menjadikan seorang itu marah. Kita tahu perangai kita ni tak boleh orang kritik kita. Kita jangan kritik. Ana tulis satu poster. Tuan-tuan boleh ambil di poster ni di Facebook. Tajuk dia mendakka dukka. Bahasa Amiah orang Saudi dia kata mendagga dugga. Siapa dia pukul orang, dia bersedia untuk dipukul oleh orang. Mendagga dugga. Maknanya kita ni kalau banyak mengaitkan orang, banyak duduk komen orang, banyak, kita bersedialah untuk dikomen. Itu tapi ni ada setengah orang ni dia pandai tulis ya, dia terus orang boleh, tapi bila orang komen dia, sudah mengamuk selalu. Kita kata lah, biar padan-padan kan. Ada orang dia telinga tebal, dia boleh je kata orang yang main. Tapi ada orang telinga dia nipis, tak boleh dengar orang cakap tak baik. Cuma bagi saya lah, dalam masalah-masalah begini kita kena tengok. Kalau kita tulis yang menyebabkan orang cerca kawan kita, maka jangan tulis. Kita kena jaga. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara ubat-ubat penawar-penawar kepada muhayyijat, maknanya perkara yang boleh membangkitkan kemarahan. Jadi kita cuba lari daripada dia, jauhkan diri daripada dia, melakukan sebab-sebab yang boleh menghilangkannya, insya-Allah. Adapun ilajul ghadab, ini tanda penawar bagi sifat marah itu sendiri. Sifat marah ni kita dah dengar ada bahaya dia tadi. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana ke penawar supaya kemarahan itu terkawal, insya-Allah. Kita tak boleh hilangkan marah. Kalau kita hilangkan kemarahan, penat kita. Kalau lembu dia panggil lembu kasih. Beruk kena kasih ni dia tak tahu dah apa, dia tak ada semangat. Jadi kita pun kalau kita sudah hilang sifat marah langsung, maka kita akan jadi dongki, keldai. Dongki ni jadi mainan budak-budak ya dia. Orang Kelantan kata mainan budak, mainan budak kanak-kanak. Budak-budak main dongki, dia bodoh balit dipanggil. Jadi kalau orang langsung tak ada sifat marah, dia panggil orang tu tak cerdik. Maka kita nak hilang tak hilang, tapi kita nak kontrol, kita nak kawal, dan kita nak managekan kemarahan itu biar kena pada tempat dia. Tempat yang kena marah kita marah. Nak marah pun ada gear dia, ada gear 1, gear 2, ada gear 5. Baiklah, sekarang ni kita nak pergi kepada lil ghadabi dawafi'un nafi', dawa'un nafi'. Wa ilajun syafi. Bagi sifat marah itu ada beberapa ubat yang manfaat insya-Allah, dan penawar yang menyembuhkan, kita kata insya-Allah. Kurang-kurangnya kalau marah tu 80%, kita boleh downkan dia ke 50. Nak buang seterusnya tak boleh buang, tapi kita boleh coolkan sikit, boleh turunkan dia punya darjat. Itu baik. Baiklah. Yang pertama, tanda dia ada 10 penawar. Ini menarik kita ni Amradil Ummah ni, dia sebut penyakit, bahaya-bahayanya, punca-puncanya, kesan dia, dan dia bawa penawar. Ini penting bagi kita. Kalau kita tahu saja penyakit tak ada ubat, buat apa? Sebab itulah bila kita pergi hospital, doktor bersusah payah. Nak cek test COVID ni pun cocok dalam hidung, tahu dalam tengkok. Allahu Akbar. Ana mula-mula timbul kluster madrasah dulu.
Bila pihak hospital datang, dia kata semua warga pondok PhD ni akan dites. Allahu Akbar. Takut juga orang kita. Tapi bila dia cocok sikit, masuk, tak sempat bersin lagi keluar dah. Kita kata sikit sangat tu. Yang pentingnya, nak mencari ubat, nak mencari sebab penyakit tu kadang-kadang sakit dulu. Sebab tu pun, kena ambil darah lah. Ini yang kita takut ni. Nak ambil air dalam tulang sumsum, nak ambil sampel ni tisu, macam-macam. Na'udzubillah, kita minta berlindung. Yang pentingnya, sekarang ni kita pergi kepada al-ilaj. Yang pertama, bila kita nak marah, kita kena isti'azah, kena minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah. Bila kamu diganggu oleh syaitan, digoda oleh syaitan, fasta'iz billah, hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Innahu sami'un alim. Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka kata Al-Qasimi dalam tafsir Mahasinut Ta'wil, bila mari syaitan duduk ganggu kita, waswah dia mari menimbulkan kemarahan, maka yang pertama sekali kita kena kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta berlindung daripada syaitan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim daripada Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, istabba rajulan indan Nabi. Dua orang laki-laki bermaki-makian depan Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Berani dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan. Nabi kata, aku tahu satu ucapan, kalau dia ucap kalimah ni, la zahaba anhu ma yajidu. Akan hilang apa yang dia hadapi sekarang ni. Nabi kata, qal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laki-laki ni tak mau kata, tak mau ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, sahabat-sahabat, awak tak dengar kau Nabi kata apa dia? Nabi suruh kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok ni, ini kesan marah. Qala inni lastu bimajnun. Masya Allah, tabarakallah. Dia tanya, amajnun ana? Atara bibas? Mu tengok aku ni gila ke? Sebab apa? Dia apa ni? Dia tak boleh nak kontrol kemarahan ni. Hak Nabi ajar dia tak ikut lagi. Mu ingat aku gila ke? Mu tengok aku ni. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Mana kalau dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang lama dia tak mau kata. Sebab apa tak mau kata? Sebab syaitan menguasai dia. Mu jangan cakap, kalau mu cakap hilang marah, kamu jadi manusia normal balik. Masya Allah, tabarakallah. Ini berbahaya. Berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, yang pertama sekali bila kita nak marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan maki, jangan kutuk, jangan bercakap tak tu pasal. Kita mula dengan isti'azah billah. Kata di Al-Manawi, wal isti'azatu min aqwa silahil mu'min ala daf'il la'in iblis wa mukri. Wa makri. Maknanya isti'azah ini minta pertolongan Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di antara senjata yang paling kuat bagi seorang mukmin untuk menolak syaitan yang dilaknat dan tipu daya dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maknanya kita minta perlindungan Allah. Sedangkan sifat marah itu daripada tipu daya syaitan. Sifat yang kedua, zikrullah. Kita kena banyak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat. Bila kita nak marah, kita kata la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Jadi mulut kita tune mulut kita supaya keluar perkataan-perkataan yang mengingati Allah. Kalau dia dua ya lidah, sama ada kita ingat Allah ataupun kita bagi keluar perkataan yang disukai oleh syaitan. Bahasa melata. Itu bahasa Kelantan tu betul dah. Dia kata kalau nak marah, kita kenal lalu ustaz ni Kelantan ke tidak? Nak kita provokasi sikit, bahasa menata ni. Menata tu kalau. Natang kalau orang Ganung kan. Kita kata maknanya bila kita latih lidah kita ni, insya-Allah sentiasa ingat pada Allah Azza wa Jalla, waktu nak marah pun dia akan keluar perkataan ini, la subhanallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mana dia keluar perkataan-perkataan yang boleh
menyebabkan kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Yang ketiga, istihdar, adalah kita ingat pahala qazmil ghaiz, menahan, kontrol nak marah. Kita kena ingat, kita nak kontrol marah tu, kita kena kontrol. Baru kita baik jaya. Dalam hadis, dalam Al-Quran surah Ali Imran 134, Allah kata wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang bertakwa, kaziminal ghaiz, menahan kemarahan, wal 'afina 'anil nas, maaf kesalahan orang. Dua kita kena ada sifat. Yang pertama, jangan marah. Bukan jangan marah, menahan kemarahan. Kita nak marah juga, kita kata astaghfirullahalazim. Jangan menyumpah, jangan maki, jangan sumpah serang, tapi kita kata astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sumpah, ingat kepada Allah. Dan kita maaf kesalahan orang, tak apalah. Macam mana, benda dia tersalah, salah. Dalam kisah yang panjang, Imam Bukhari cerita tentang Uyainah bin Hisn, kan. Dia mari jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu, kan. Al-Hur bin Qais. Jadi dia pergi cakap kasar depan Sayyidina Umar. Umar nak marah lah, Hur ni. Dia kata, ya Ibn al-Khattab. Oh, nya panggil Ibn al-Khattab, tak panggil khalifah. Mu ni tak bagi betul ni harta kerajaan ni. Oh, marah. Umar pun maaf. Yang mari tu Uyainah ni. Uyainah cakap kasar. Hur ni orang rapat Sayyidina Umar, sepupu dia. Ala ibn akhi tu makna anak saudara dia, maaf. Al-Hur ni anak saudara dia. Uyainah ni kasar cakap. Dia boleh kata ya Ibn al-Khattab. Masya-Allah. Sayyidina Umar marah. Kata dia Al-Hur. Hur ni orang rapat Umar. Ya Amirul Mukminin, jangan marah. Allah Ta'ala sebut pada Nabi dia, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Mu maaflah, buatlah dengan benda yang baik. A'rid 'anil jahilin, jangan duk peduli gak, jangan duk ambil kira gak dengan orang jahil ni. Wa hadza minal jahilin. Ni Uyainah ni dan antara sifat orang jahil lagu ni. Mari bercakap dengan khalifah macam ni. Allah. Umar muka merah tadi tenang balik. Tengok ni. Kata di ulama, kana waqafan inda kitabillah. Umar ni sangat dia, bila baca ayat Quran, stop. Masya Allah. Dia tengah panik waktu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Marah dia tu. Siapa dia kata Muhammad mati, marah. Bila Sayyidina Abu Bakar mari baca, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Umar pun duduk baik. Dia kata ka'an ni, seolah-olah aku baru dengar ayat ni sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, takhwifun nafs. Kita sentiasa ingat, kalau aku buat zalim kepada orang, marah satu kali orang, nanti Allah Ta'ala murka kepada kita. Kita kena ingat. Pasal itulah kata di syair, menarik syair ni, tuan-tuan baca dalam di akhir kitab Munatul Musalli. Dalam kitab Tatmil Faedah dia kata, la tazlimanna idza ma kunta muqtadira faz-zulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynullahi lam tanami. Allahu akbar. Mu jangan berlaku zalim bila kamu berkuasa. Kezaliman itu akan membawa kepada penyesalan. Kamu tidur senang di rumah kamu, wal muzlum muntabihun, orang yang kena zalim sedang berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa ke atas kamu, wa ainullahi lam tanami, Allah Ta'ala itu tidak tidur. Allahu akbar. Ini ingat. Kita ingat, buat zalim kepada orang, apa kita akan dapat? Subhanallah. Baik. Yang kelima, istihdaru samaratil ghadabil murrah. Adalah kita ingat kesan daripada kemarahan itu yang sangat pahit, kan. Bila kita marah dengan orang, buat zalim pada orang, orang akan ingat
hancur perasaan mereka, luluh perasaan dia, maka kita kata ini sangat berbahaya. Yang keenam, as-sukut, bersikap diam. Jangan bercakap. Sebab kita kalau bercakap tengah marah, kena lalu. Pasal itulah kata hadis, man samata naja. Siapa dia diam di saat dia nak marah, dia selamat, insya-Allah. Biar bunyi kacik gigi kerak-kerak, kata orang Kelantan. Kacik gigi kerak-kerak, maknanya bunyi duduk apa ni, duduk gigi dia punya gigi dia kerak-kerak dalam mulut, tapi tak keluar perkataan. Itu baik. Siapa dia diam daripada berkata-kata yang buruk, yang tak baik, dia akan selamat, insya-Allah. Tapi kalau dia duduk tengok orang buat maksiat mungkar, orang kata kenapa tak marah tu? Baca hadis ni, man samata naja. Siapa dia diam selamat, la, salah guna ayat ni. Jangan main-main. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Hadis yang sahih, hadis man samata tu tadi akhrajahu Tirmizi. Dalam hadis yang sahih lagi, fi sahihain Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mu cakap betul, baik atau diam. Itu dari sudut kata-kata. Kemudian yang ketujuh, al-julus wal-ittija'. Kalau kita tengah berdiri, tengah nak marah, kita duduk. Duduk tak padan lagi, pom, tidur. Berguling, tidur. Sebab apa kata di dalam hadis Nabi sebut demikian? Sebab kalau kita berdiri, cepat tangan tu nak lompat. Nah, kalau kita duduk, lambat sikit lah. Aku bangun kan? Jadi, kalau tengah tidur, cukup nak aku bangun kan? Jadi tak bangun lagi. Jadi lambat sikit dia punya pergerakan tu. Maknanya kalau kita duduk contoh dalam majlis ramai-ramai, kita tiba-tiba kita nak marah, kita Assalamualaikum, keluar daripada majlis. Dia duduk istighfar kat luar, baik. Tapi kalau duduk sini lagi, setengah manusia ni dia suka provokasi. Dia tengok kita nak marah, lagi dia attack. Terbalik meja jawab dia. Kita lagi baiklah. Baik. Selalah. Saya tak ada masa nak layan. Pergi dulu. Yang ke-8, al-wudu wal ikhtisal. Kita ambil wudu, tak padam wudu, pergi mandi. Sebab apa? Marah tu daripada syaitan. Syaitan daripada api. Mana api ni kita nak padam dia dengan apa? Dengan air. Maka dalam hadis Nabi kata, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Siapa dia nak marah, pergi ambil wudu. Nak marah pergi ambil wudu. Kata hadis ini ruwiya, wallahu alam, ada yang mengatakan wa isnadu hadzal hadis dhaif. Baik. Tapi realitinya bila nak marah kita ambil wudu, kita akan jadi sejuk sikit. Tak ada mandi. Mandi lama sikit. Salah dalam sungai ke, dalam kolam. Yang ke-9, al-isti'anatu bis-salah. Tak padan juga ambil wuduk pun nak marah lagi, menggigil lagi, salat. Allahu Akbar. Sujud lama, mikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. InsyaAllah kita akan mengalirkan air mata. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sebab bila kita salat ni, biasanya kita sudah berhadap pada Allah Azza wa Jalla, syaitan tu jauh sikit. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian. Berapa dah kita tadi? Yang terakhir, yang terakhir iaitulah kita cuba mengekang diri kita daripada sifat-sifat marah tadi dengan cara mana sekalipun kita cuba supaya jangan mana kalau kemarahan tu naik 100, kita cuba handlekan kemarahan itu untuk kita meraih sifat-sifat mengekang kemarahan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kazama ghaizan. Siapa dia boleh mengekang kemarahan, wa huwa qadirun ala an yunfizahu. Dia mampu. Mana orang buat tak baik, kita marah. Kalau kita nak tampar dia, memang boleh lah main bagi dah. Tapi kita tak buat apa, kita astaghfirullahalazim. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah Ta'ala panggil dia ni pada hari kiamat, hatta yukhayyiruhu fi ayyil hurisha. Mun anak bidadari mana, pergi ambil. Masya-Allah. Ini dia panggil. Hadis ni rawahu Abu Daud. Mana betapa kelebihan menahan marah itu. Banyak lagi lah hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan menahan marah. Jadi para jemaah sekalian, kita kadang-kadang kita tak tahan marah, tapi kita marah dulu. Ni ada setengah orang ni, bila nak marah dia maki.
Dia maki, dia kata, dia cerca. Habis semua, dia urut dada. Nasib baiklah saya sabar. Masya Allah, tabarakallah. Terkejut orang yang kena maki tu. Nasib baik sabar. Engkau cerca aku, maki aku, apa tak kata. Sabar. Subhanallah. Kalau tak sabar, aku tembuk. Aku tumbuk kau kan. Itu berkira sakat sabar. Itu bala polis lah kita, jawab dia. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara tilka asyaratun kamilah, 10 perkara ilajul ghadab. Ilaj, bagaimana kita nak menahan, nak menjaga, nak menguruskan sifat marah dan ketika kita marah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kita akan sambung lagi sifat cerita penyakit yang seterusnya, al-kibru, penyakit sombong. InsyaAllah dalam siri yang lain yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.